Assalamualaikum dan selamat pagi kelas. So hari ini kita akan belajar bab 9, cuaca angkasa lepas. Okey. So hari itu kita sudah habis bab 8. Okey, bab 8 mengenai keradioaktifan. So hari ini kita akan sambung bab 9, silibus tingkatan 3, cuaca angkasa lepas. Okey. So, cuaca angkasa lepas. Pertama sekali yang perlu kita tahu ialah struktur matahari. Okey, struktur matahari. Okey, struktur matahari. So, kelas, struktur matahari dia terbahagi kepada dua lapisan. Yang pertama kita panggil dia lapisan dalaman dan yang kedua kita panggil atmosfera matahari, atmosfera. Okey, sun atmosphere. Okey, so dia ada dua lapisan. So setiap lapisan dia ada lagi beberapa bahagian dekat dalam matahari. Lapisan yang pertama kita panggil dia sebagai Okey. Lapisan pertama kita panggil dia sebagai lapisan dalaman dan yang kedua kita panggil sebagai atmosfera matahari. So kita lukis dulu struktur matahari. Okey. Okey kelas. So ini ialah struktur matahari. Struktur matahari terbahagi kepada dua lapisan, lapisan dalaman dan atmosfera matahari. So, di manakah terletaknya lapisan dalaman? Lapisan dalaman dia terletak dekat ini. So, ini kita panggil dia sebagai lapisan dalaman. Okey. So untuk ini kita panggil dia sebagai atmosfera matahari.
Okay, atmosfera matahari. So kelas, okay, cikgu sudah lukis. Okay, kamu boleh buka buku teks sambil cikgu explain. Okay, so kelas, matahari ini ialah apa? So matahari ini dia ialah bintang. Okay, matahari ini dia merupakan salah satu bintang juga, tapi bintang yang paling dekat dengan bumi. Okey, so di manakah matahari itu berada? Matahari itu berada di pusat sistem suria. Okey, dan bentuk matahari ni dia seperti bola gas yang panas. Sebab tu kalau kamu tengok dalam gambar lukisan ni yang cikgu lukis ni, okey, dia berbentuk berbola kan, lepas tu di luar dia ni macam berapi. Okey, berapi. So itu kita panggil dia. So itu matahari ni dia sebuah berbola gas yang panas. Okey, bentuk dia bulat kan? Okey, dia berapi lagi. Okey. Matahari ni, okey, matahari yang cikgu lukis ni, okey, dia betul-betul berada paling dekat dengan bumi. Okey. Dia paling dekat dengan bumi. So, apakah fungsi matahari? Matahari dia berfungsi sebagai sumber tenaga utama. Okey, untuk siapa? Untuk kita dekat bumi. Okey. So kelas, kalau kamu tengok dekat struktur yang cikgu bagi, matahari mempunyai dua lapisan. Lapisan dalaman, ni kita panggil dia lapisan dalaman, dan ini kita panggil dia lapisan atmosfera matahari. So kita pergi paling dalam dulu. Okey, lapisan dalaman, atau kita pergi lapisan luaran pun boleh. Okey, atmosfera atau kita panggil nama lain dia adalah lapisan luaran, lapisan dalaman dan lapisan luaran. Okey, kita tengok dulu lapisan luaran. So lapisan luaran ni yang kamu kena tahu adalah yang di luar ni. Okey, dia bentuk macam gas berapi kan? Okey, ini kita panggil dia corona. Dalam sikit, dekat gas berapi itu dalam sikit daripada corona, kita panggil dia chromosfera. Okey, chromosfera. Yang di sini pula, okey, masuk dalam sikit dekat dalam bola ni, kita panggil dia fotosfera. Okey, fotosfera. So kita pergi kepada dalamannya pula. So dalamannya pula mempunyai 3 bahagian. 1, 2, 3. Sama juga dengan lapisan luaran, mempunyai 3 bahagian. So lapisan dalaman yang paling dalam tu, okey, itu kita panggil dia teras. Kedua dalam kita panggil dia zon radiasi, dan yang terakhir dalaman dia adalah zon perolakan. So kamu kena tahu ya kedudukan dia. Teras paling dalam, zon radiasi di dalam bulatan ini, okey, di dalam teras juga, dan di luar radiasi kita panggil sebagai zon perolakan. Okey, untuk lapisan luaran, paling luar yang kamu dapat gas berapi itu kita panggil sebagai corona. Dalam corona ada chromosfera, dan dalam bobola ni kita panggil dia fotosfera. Okey, kelas. So, kita pergi kepada kita pergi kepada explanation setiap bahagian. So, kelas, kita pergi kepada lapisan luaran dulu. Okey, lapisan luaran yang kita panggil dia sebagai corona. Okey. So, kelas, corona ni ialah apa? Corona ni yang cikgu cakap tadi, yang situ tu kan. Dia merupakan lapisan luaran dan dia berbentuk seperti gas yang berapi. So, corona ni kelas, okey, dia merupakan lapisan matahari yang paling luar. Okey, sebab itu dia dalam lukisan ni dia paling luar. Okey. Okey, selain itu dia mempunyai suhu yang panas. Okey, dia mempunyai suhu yang panas. Okey, dan kita boleh nampak corona ni bila sewaktu gerhana matahari. Okey, so kalau dekat gerhana matahari, apa yang kita nampak? Kita nampak seperti lingkaran putih kebiru-biruan. Okey, untuk lapisan luaran ni, okey, yang corona, fotosfera, itu kita boleh nampak dengan itu. Apa tu? Fotosfera, chromosfera dengan corona, 3 lapisan luar ni kita boleh nampak menggunakan menggunakan teleskop ataupun menggunakan bahan-bahan yang boleh melihat gerhana matahari. Okey, kita boleh nampak direct daripada bumi. Dari bumi pun kita boleh nampak sudah lapisan luaran matahari. Okey, so kelas corona tadi cikgu cakap dia merupakan lapisan paling luar matahari. Okey,
kalau kita boleh nampak dia ketika gerhana matahari. So macam mana kita boleh nampak corona ni? Ialah dia mempunyai lingkaran warna putih kebiru-biruan di tepi. Okey, kita pergi kepada kromosfera pula di dalam corona. So kromosfera ini dia adalah lapisan di atas fotosfera. Okey. Kalau ketika gerhana matahari, okey, ketika gerhana matahari, kita masih boleh nampak. Tapi apa yang kita nampak lingkaran merah. Okey, tidak macam corona. Corona tadi kita nampak dia dalam bentuk lingkaran putih ke biru-biruan. Tapi untuk kromosfera kita akan nampak lingkaran merah. Okey, di sekeliling matahari. Okey. Selepas tu kita pergi kepada fotosfera. Okey, fotosfera ni merupakan lapisan matahari, okey, yang masih lagi kita boleh nampak menggunakan bantuan teleskop. Okey. So, apa yang kamu rasa, suhu yang kamu rasa panas, yang kita rasa dekat bumi ni, suhu panas itu adalah disebabkan daripada fotosfera. Okey, cahaya matahari. Okey, kelas. Apa yang kita nampak, cahaya matahari apa yang kita nampak dekat bumi ni, okey, itu adalah disebabkan oleh bantuan fotosfera. Fotosfera ni lah yang akan memberikan cahaya matahari kepada bumi. Okey, so yang kamu nampak di siang hari itu, okey, matahari itu adalah daripada lapisan fotosfera. Okey. Okey, kita pergi kepada lapisan dalamannya pula. So lapisan dalamannya terbagi kepada 3, teras, zon radiasi dengan zon perolakan. So kelas kita pergi kepada teras dulu, yang paling dalam ni nah. Okay, so teras tu ialah lapisan yang paling dalam dekat dalam pusat bumi. So tu dia berada di tengah-tengah, dia di dalam pusat bumi matahari. Okay, dia mempunyai isu yang paling panas. Okay, jadi segala haba dan segala tenaga matahari itu berpunca daripada gabungan nuklear dekat dalam teras. Okey, dekat dalam sini. So proses gabungan semua tu, gabungan tenaga cahaya matahari dan juga tenaga haba tu, okey, dia akan menjadikan teras ini, okey, sumber tenaga matahari. So teras ni lah merupakan sumber tenaga matahari. Okey. Dan dia mempunyai isu yang paling panas. So, zon radiasi. Zon radiasi berada di tengah-tengah antara teras dengan zon perolakan. Okey. So, tenaga yang dihasilkan daripada teras matahari tu, yang dekat sini, kan di nama pun teras. Dia berada di pusat matahari. So, dekat sinilah punca sumber tenaga haba dan juga tenaga matahari. Okey, dekat teras ni. So kelas dekat zon radiasi ni, tenaga yang dihasilkan daripada teras, okey, bergerak keluar pergi ke zon radiasi. Okey, selepas itu dia akan membentuk satu radiasi elektromagnet. Okey. Okey. So untuk zon perolakan pula, okey, zon perolakan ni merupakan lapisan matahari di atas zon radiasi. Okey, kamu nampak kan di atas zon radiasi? Okey, so dekat sini dia terdiri daripada plasma. Di sini ni dia ada plasma. Okey, plasma ni merupakan satu gas yang boleh mengkondaksikan arus elektrik. Okey, kamu tahu kan apa maksud conduct electricity? Yang boleh mengalirkan arus elektrik. Okey, so dekat sini merupakan sumber tenaga haba dan tenaga cahaya. Okey, pergi kepada zon radiasi. Zon radiasi ni pula merupakan gabungan antara dua tenaga ini. So, maka terhasilnya dekat zon perolakan ni arus conductivity of electricity. Okey, bila berlakunya conductivity electricity, dekat sini ni dia akan hasilkan satu cahaya. So kelas, cahaya yang datang ke bumi itu bukan cahaya daripada teras. Kalau cahaya daripada teras datang kepada bumi, alamatnya terbakarlah bumi. Sebab dekat teras ni, zon dekat teras ni, dekat bahagian teras ni merupakan suhu yang paling panas sekali. Sebab itu matahari dia ada lapisan dia. So dia akan tapis dan dekat fotosfera ini merupakan lapisan yang sesuai untuk menyalurkan tenaga matahari ataupun cahaya kepada bumi. So suhu yang tidak terlalu panas dan sesuai untuk kehidupan dekat
muka bumi. Okey, untuk bumi. Okey, sudah kita pergi kepada struktur. Okey. Okey, kita pergi kepada Okey, cikgu ulang lagi. Cikgu buat summarize untuk struktur matahari. Okey, kita pergi kepada corona. Okey, matahari mempunyai dua lapisan, lapisan dalaman dan juga lapisan luaran. Okey, kita pergi kepada lapisan luaran dulu. Lapisan luaran terdiri daripada 3 bahagian, iaitu corona, kromosfera dan fotosfera. Okey, corona ialah lapisan di atas fotosfera. Okey, di atas lapisan fotosfera dan juga kromosfera. Okey, yang kita boleh nampak seperti lingkaran putih kebiru-biruan sewaktu gerhana matahari. Okey, kromosfera pula merupakan lapisan di antara korona dan juga fotosfera. Okey, so ketika gerhana matahari, kita akan nampak lingkaran berwarna merah. So, untuk fotosfera ini merupakan lapisan permukaan matahari yang boleh dilihat menerusi teleskop. Dan cahaya matahari daripada fotosfera ini ialah cahaya yang disalurkan ke bumi. Okey? Kita pergi kepada lapisan dalaman. Lapisan dalaman ada teras, zon radiasi dengan zon perolakan. So, teras ni merupakan lapisan yang paling dalam. Okey, dan dia merupakan sumber tenaga matahari. Sumber tenaga matahari contohnya seperti tenaga cahaya dan juga tenaga haba. Okey, zon radiasi ini pula merupakan tenaga haba yang dipindahkan dalam bentuk radiasi elektromagnet daripada teras ini. Tenaga haba. Okey, dia salurkan tenaga haba, dia pindahkan tenaga haba dalam bentuk radiasi elektromagnet. Zon perolakan, okey, tenaga bergerak secara berpusar membentuk sel perolakan. So, sel perolakan ni dia akan menghasilkan satu conductivity electricity. Okey, daripada teras ini, daripada teras kepada zon radiasi dan kepada zon perolakan. Okey. So, kita pergi kepada fenomena. Okey, selepas pergi kepada struktur matahari, kita pergi pula kepada fenomena yang berlaku di atas permukaan matahari. Fenomena. Okey. Okey, kejap ya kelas.
Okey. So, ini ialah fenomena yang berlaku di atas permukaan matahari. Okey, di atas permukaan matahari, dia ada beberapa fenomena yang akan berlaku. Pertama, granul, tumpuk matahari, nyalaan suria, semarak suria, lentingan jisim korona dan juga angin suria. Okey, kelas. So, untuk fenomena-fenomena ini, okey, kamu akan nampak, kamu boleh tengok dia punya gambar dekat buku teks, okey. So, kelas, fenomena yang berlaku di permukaan matahari, yang pertama sekali ialah granul. Okey, granul tu, kamu boleh granul tu dia berada dekat permukaan fotosfera. Okey, kalau kamu ingat lagi balik struktur matahari, okey, dekat permukaan fotosfera ada granul. Okey. Okey, bentuk dia tu macam seperti susunan sel-sel, bulat-bulat-bulat. Okey. Okey, kelas. Gambar. Cikgu boleh tunjuk gambar. Gambar sini mungkin. Okey, dalam buku teks boleh nampak. Okey, ni granul. Okey, macam bentuk popcorn. Okey. Okey, kelas. So, granul dia berlaku di mana? Dia berlaku di atas permukaan fotosfera. Okey. So, di mana fotosfera? Okey, fotosfera di sini. So, di sini akan berlaku granul. Okey. Granul. Okey, kelas. Okey. So, itu yang kamu perlu tahu. Okey. Granul berada dekat atas permukaan fotosfera. Dan kamu kena ingat gambar dia, bentuk dia seperti sel-sel. Okey, seperti susunan sel pada permukaan fotosfera. Okey. So, selepas itu, okey, kelas. Macam manakah granul ini terbentuk? Okey, granul ini terbentuk disebabkan oleh arus perolakan. Arus perolakan berada di mana? Dia berada di zon perolakan. Okey, so arus perolakan plasma tu dekat dalam zon perolakan matahari menyebabkan berlakunya susunan sel di atas permukaan fotosfera. Itu yang kita panggil sebagai granul. Okey, so granul ni ataupun susunan sel-sel ini kita hanya boleh nampak dia, okey, pada permukaan matahari ketika zon perolakan sahaja. Okey, kalau tidak berlakunya zon perolakan, maka kita tidak akan nampak granul. Okey. Okey, kelas. Sebelum tu, cikgu mau tanya, kamu fahamkah apa itu zon perolakan? Zon perolakan ni, zon perolakan matahari, kita boleh samakan dia juga dengan perolakan tenaga haba dalam air yang mendidih. Okey, sama juga persamaan dia. Kalau kamu mau faham macam mana berlakunya zon perolakan ni dia berlaku apabila molekul air panas, okey, dengan air sejuk. Okey, so aliran tenaga itu kan dia akan bergerak secara berpusar. Berpusar tu maksudnya secara bulatan. Okey, secara bulatan. Okey, dan dia akan membentuk sel-sel perolakan. Okey. Contoh dia, okey. Cikgu bagi, sebelum tu cikgu bagi contoh dulu. Zon perolakan. Okey, zon perolakan tu berlaku. Kita buat persamaan zon perolakan dengan air yang mendidih. Okey, contoh ini dalam satu cerek. Okey, ini dalam satu cerek. Dalam sini dia ada air panas, molekul panas.
dan molekul sejuk. So, macam mana molekul panas dengan molekul sejuk ini berlaku? Dia berlaku apabila kedua-dua molekul ini dia bergerak berpusar. Berpusar maksudnya macam begitu. Okey, berpusar maksudnya macam begitu ya kelas. Contoh ini molekul panas. Okey. Yang ini sejuk. So, ini ialah merupakan zon perolakan daripada panas, okey, cycle sejuk, lepas tu panas sejuk. So, dia dua molekul yang berbeza suhu ini dia akan bergerak secara berpusar. Okey. So, itu kita panggil zon perolakan. Okey, dia sama seperti dalam matahari. Okey. Okey, kita sambung balik dekat mana tadi tu kelas? Okey, kita sambung kepada tumpuk matahari pula. Okey, sudah faham granul? Okey, granul kita fikir pada tumpuk matahari. So, tumpuk matahari ini, okey, dia sama juga berada dekat fotosfera. Untuk granul dengan tumpuk matahari, kedua-dua ini berlaku di atas permukaan fotosfera. Okey. So, macam mana tumpuk ini, macam mana kita mau identify tumpuk ini? Tumpuk ini dia berwarna gelap. Okey, dia berwarna gelap macam bintik-bintik di atas permukaan fotosfera. Okey. So, yang tumpuk-tumpuk hitam itu, okey, dia merupakan bahagian yang sejuk. Okey, berbanding sekitar di lapisan fotosfera. Kan cikgu cakap tadi fotosfera tu dia masih lagi bersuhu panas. Jadi tumpuk-tumpuk matahari yang hitam tu, tumpuk-tumpuk hitam itu dia merupakan antara bahagian yang sejuk. Okey? Okey, kita tengok kepada gambar. So, tumpuk hitam tu di sini. Nampak? Ini. Okey, ini ialah granul. Kedua-dua fenomena ini dia berlaku dekat dalam fotosfera, permukaan fotosfera. Okey, so kelas, okey, kita pergi kepada nyalaan suria. Okey, nyalaan suria. Okey, apa itu? Okey, yang ketiga ialah nyalaan suria. Apa itu nyalaan suria kelas? Nyalaan suria itu ialah letusan radiasi yang kuat. Okey, dia macam letusan. Okey, letusan radiasi yang kuat. Okey, dia macam kalau kamu type, kamu akan nampak dekat dalam, kamu boleh type dekat Google, tengok macam mana nyalaan suria ini berlaku. Okey, dia berlaku dekat, kalau kamu ingat, dekat struktur matahari. Okey, dekat dalam struktur matahari tu dia ada bola gas kan kelas. So, dia macam letupan daripada gas tu. Okey, nyalaan suria itu merupakan letusan radiasi yang kuat. Okey, dia berpunca daripada mana kelas? Dia berpunca daripada pembebasan tenaga magnetik di sekitar tumpuk matahari yang tadi. So, nyalaan suria ini dia ada macam related dengan tumpuk matahari. Dia ada kena antara satu sama lain. Dia ada macam relation antara tumpuk matahari. Nyalaan suria ini dia berlaku okey di sekitar tumpuk matahari. Tumpuk matahari itu ialah tumpuk-tumpuk gelap yang hitam tu kelas. Okey, dia berlaku letusan radiasi dekat sekitar tumpuk matahari. Itu ialah nyalaan suria. Okey. So, kelas, letusan itu dia akan membebaskan, mestilah dia akan membebaskan elektron. Sebab dekat dalam matahari ini, okey, dia ada tenaga haba, tenaga cahaya dan dia akan menghasilkan satu elektrik. So, dia akan membebaskan elektron. Okey. Dan dia akan memancarkan sinaran. Okey. Sampai ke angkasa lepas. Okey. So, nyalaan suria inilah yang membantu bumi, okey, dengan membantu bumi memancarkan satu cahaya yang
kita panggil dia sebagai aurora, kejadian aurora. So kelas, aurora itu dia berpunca daripada nyalaan suria. Okey, aurora ini tidak semua negara dapat mengalami kejadian aurora. Okey, hanya negara-negara tertentu saja yang berada di kutub utara dan kutub selatan. So kelas, aurora ni memang cantik, satu fenomena yang cantik disebabkan oleh nyalaan suria. Tapi sebenarnya aurora ini dia mengganggu sistem telekomunikasi, dia boleh mengganggu sistem talian dan juga dia boleh mengganggu fungsi satelit. Okey. Nanti kita akan bincang macam mana berlakunya fenomena aurora. Okey, so kamu saya tahu kan kelas, granul dan tompok matahari berlaku di permukaan fotosfera. Nyalaan suria ini pula dia berlaku di atas dia berlaku disebabkan oleh nyalaan suria ini dia berlaku di bahagian tompok matahari. So macam mana dia berlaku? Dia hasilkan satu letusan. Okey, dia hasilkan satu letusan radiasi yang kuat. Okey, berpunca daripada magnetik dekat tompok matahari. So ini berkait dengan ini. So kita pergi kepada semarak suria. Okey, semarak suria dia pun sama merupakan letusan macam nyalaan suria. Okey, tapi dia bermula daripada fotosfera dan dia akan memanjang sampai ke korona. Okey, korona tu lapisan yang paling luar matahari. Okey. So kelas, apa yang kamu nampak dekat semarak suria ini, dia macam sama juga letusan. Okey, cikgu carilah. Okey. Bentuk dia macam begini kelas. Okey. Okey. Contoh lain. Okey, tu kita panggil semarak suria. Kalau kamu nampak tu kan macam gas-gas yang meletup ni kan? Okey. So itu semarak suria. Semarak suria dengan nyalaan suria dia merupakan letusan juga. Okey. Tapi letusan ni kita akan nampak sebab dia start daripada fotosfera sampai ke korona. Korona tu kan merupakan lapisan permukaan paling luar matahari. Okey, so kita akan nampak satu lentingan macam begitu. Okey. Gas lentingan begitu. So kita pergi kepada lentingan jisim korona. Okey, lentingan jisim korona ini, okey, dia merupakan satu pembebasan awan zahra. Okey, particles plasma, okey, yang kuat daripada korona. Okey. So kamu boleh nampak lentingan ini daripada hasil semarak suria. So kelas, perbezaan antara nyalaan suria, okey, dengan lentingan jisim korona, okey, perbezaan dia adalah satu, nyalaan suria ini dia merupakan letusan besar yang melibatkan banyak tenaga, okey, dan dia bergerak ke semua arah dengan kelajuan cahaya. Cahaya tu kelajuan dia sangat laju. So nyalaan suria ni laju dia punya letusan tu sangat laju seperti kelajuan matahari. Tetapi untuk lentingan jisim korona ini pula dia merupakan lemparan partikel ke angkasa lepas. Okey, dan dia bergerak lebih perlahan daripada nyalaan suria. Okey. So kita pergi yang paling terakhir, angin suria. So angin suria ini dia berada dekat lapisan korona, lapisan luaran matahari. Okey. Okey kelas. Dekat korona ini dia akan hasilkan satu zarah yang bercas. Okey.
yang kita panggil dia sebagai angin suria. So angin suria ini dia merupakan yang satu zarah yang dekat dalam korona. Okey, dapat sudah kelas, angin suria itu merupakan lapisan di korona. Okey. So macam mana angin suria ini berlaku? Okey, dekat dalam korona dia ada zarah yang bercas. So zarah yang bercas itu kita panggil sebagai angin suria. Okey. Disebabkan dekat matahari tarikan graviti dia tidak cukup kuat. Okey, dia tidak cukup kuat untuk menahan angin suria ni. Okey, angin suria iaitu zarah-zarah yang bercas. So zarah-zarah yang bercas dekat sekitar korona ini dia akan terbebas di angkasa lepas. Okey. Okey kelas. Kita pergi kepada magnetosfera. Okey, magnetosfera. So kelas tahu silakan fenomena yang berlaku. So ini fenomena yang general. Okey. Yang kamu perlu tahu setakat ini, granul, tombok matahari, nyalaan suria, semarak suria, lentingan jisim korona dengan angin suria. Okey, granul, tombok matahari, dia berlaku di atas permukaan fotosfera. Nyalaan suria ini pula merupakan satu letusan yang berlaku dekat tombok matahari. Sekitar tombok matahari disebabkan oleh magnetik dekat tombok matahari. Okey, so kelas, nyalaan suria ini dia merupakan satu letusan disebabkan oleh magnetik di sekitar tombok matahari. So dia berlaku di tombok matahari. Semarak suria, okey, berlaku dekat fotosfera juga. Tapi dia pun merupakan satu letusan, okey, letusan yang start daripada fotosfera dan keluar ke korona. Okey, lapisan korona. So semarak suria. Okey. Lentingan jisim korona ni pula, okey, dia membebaskan particles, okey, particles magnet yang kuat daripada korona ke angkasa lepas. Okey, so lentingan jisim korona ni dia lebih kurang sama dengan nyalaan suria. Nyalaan suria sama dengan lentingan jisim korona. Okey, tapi membezakan antara kedua-duanya, yang ini nyalaan suria ini, mana tu? Nyalaan suria dia sangat laju. Okey, lentingan dia sangat laju seperti kelajuan cahaya matahari dan dia merupakan satu letusan yang besar melibatkan semua tenaga. Okey, tapi untuk lentingan jisim korona ni pula dia merupakan satu lemparan partikel saja ke angkasa lepas dan dia bergerak lebih perlahan. Okey, angin suria ini pula dia merupakan charged partikel yang berada dekat korona. So dekat korona dia akan hasilkan satu charged partikel, dan disebabkan matahari ini dia tidak mempunyai graviti yang kuat, maka dia tidak boleh menahan partikels yang bercharge itu. Okey, dia tidak boleh menahan. So partikels ini dia akan keluar dan dia akan bergerak terbebas ke angkasa lepas. Okey. Okey, kejap ya kelas.
Okey. So kita pergi kepada magnetosfera. Okey. So ini ialah bumi. Yang ini ialah matahari. So yang ini ni yang kamu nampak lingkaran-lingkaran itu ialah medan magnet bumi. Cikgu lukiskan macam gitu, medan magnet bumi. Medan magnet bumi. Yang ini pula, okey, yang ini pula angin suria. Angin suria dia berada dekat korona, lapisan luar matahari. Okey, ini dia punya, yang ini pula matahari ni punya, dia medan. Okey, dia juga merupakan satu medan. Okey. Kalau kamu nampak ni, okey. Macam ini kan dia merupakan medan. Okey, medan magnet. Matahari pun mempunyai dia punya unsur electricity. Okey. So angin suria. Okey, angin suria dia membawa charge kan, partikel-partikel angin suria ini dia ada partikel-partikel yang bercharge dan dibebaskan di sekeliling atmosfera. Okey, sekeliling atmosfera, sekeliling angkasa lepas. So bumi kan berada dekat dalam angkasa lepas. Okey, so itu bumi dia ada medan magnet dia sendiri. Okey. Okey, kita pergi dulu kepada magnetosfera. So, kelas apa itu magnetosfera? Magnetosfera ini dia merupakan ruang di sekeliling bumi. Okey, yang dikawal oleh medan magnet. Nina. So, kenapa perlunya ada medan magnet ni? Supaya dia mau lindungi bumi daripada angin suria. Kenapa kita mau lindungi bumi daripada angin suria? Sebab angin suria ini dia membawa partikel yang bercharge. So itu bumi ada magnet. Sebab kita tidak mahu angin partikel yang bercharge daripada angin suria ini dia mengganggu bumi. Okey. So magnetosfera ini dia merupakan daripada medan magnet bumi. Okey. Medan magnet bumi. So macam mana medan magnet bumi ini dijana? Okey, dia dijana daripada arus elektrik yang dihasilkan daripada pergerakan perolakan besi lebur di teras luar bumi. Okey. Di dalam bumi, lapisan bumi dia ada teras luar bumi. So daripada sini berlakunya satu arus perolakan. Okey, so dia akan hasilkan arus elektrik. So terjadinya medan magnet. Okey kelas. Okey. Kenapa? Okey, kita pergi kepada kenapa magnetosfera penting? Sebab satu, kita mau lindungi bumi daripada partikel yang bercharge. Partikel yang bercharge contohnya elektron, proton, okey, sinaran alfa, gamma, macam gitu semua, beta, okey, daripada masuk ke bumi. Okey. Kelas, kalau terlalu banyak charge particles yang masuk ke bumi, dia boleh mengganggu telekomunikasi. Apa lagi dia boleh ganggu? Sistem suria, dia boleh mengganggu apa lagi? Penjanaan kuasa. Okey, dia boleh ganggu semua sistem-sistem dekat dalam bumi. Okey. Selain itu juga, itu untuk itu untuk telekomunikasi lah, untuk teknologi. Tapi apa lagi kepentingan dia adalah satu, magnetosfera ni dia boleh lindung living things dekat bumi, contohnya manusia kah, haiwan kah, tumbuhan kah, daripada terkena kesan daripada charge partikel daripada angin suria. Kelas, terlalu banyak partikel daripada angin suria ini, dia boleh menyebabkan genetik mutasi. Okey, angin suria ini dia membawa membawa partikel yang bercharge. So partikel yang bercharge ni bukan sahaja bahaya untuk teknologi, dia boleh mengganggu telekomunikasi, boleh mengganggu sistem
jana kuasa. Selain itu juga dia boleh menyebabkan genetik mutasi. So ini sangat bahaya. Sebab itu adanya magnetosfera. Magnetosfera ini dia merupakan satu ruangan, ruang di sekeliling bumi, yang dikawal oleh medan magnet bumi. Kita pergi kepada aurora formation. Formation of aurora, pembentukan aurora. Kelas. Kelas, kita pergi kepada formation of aurora, pembentukan aurora. Kelas, aurora ni dia merupakan cahaya yang berwarna-warni. Kalau kamu nampak, tidak semua negara mengalami aurora. Kadang-kadang aurora berwarna hijau, kadang aurora berwarna purple, pink macam tu. Berwarna biru merah macam tu. Itu ialah aurora. So kelas, aurora tu ialah cahaya yang berwarna-warni. Kita cuma boleh nampak dia di langit yang gelap
pada waktu malam sahaja dan berlaku di kawasan-kawasan yang berdekatan dekat kutub utara ataupun kutub selatan. Ini yang gambar cikgu lukis. Ini matahari dan ini ialah bumi. So di atas ini adalah kutub utara dan kutub selatan. So di tepi-tepi bumi ni kan ada magnet. Yang cikgu cakap tadi tu medan magnet bumi. So bumi matahari bila dalam keadaan aktif, dia akan membebaskan banyak cas-cas yang partikel yang bercas. So dekat sini dia hasilkan banyak sangat partikel yang bercas. So partikel yang bercas ni akan diperangkap oleh medan magnet. Dia tidak mau masuk ke dalam bumi. So medan magnet ini dia memerangkap partikel-partikel yang bercas supaya tidak menembusi terus ke dalam bumi. So itulah fungsinya medan magnet, magnetosfera. Tapi kelas zara-zara yang terlalu banyak ini, zara-zara yang bercas ini yang terlalu banyak, dia akan dibawa oleh medan bumi ke kutub utara. So ini kan medan magnet bumi, dia akan cas yang tadi tu, yang diperangkap oleh medan magnet ni akan dibawa ke kutub utara, dan kutub selatan di bawah. So nanti cas-cas yang bila sudah sampai di kutub utara ataupun sampai di kutub selatan, nanti dia akan bertembung. So bila dia bertembung, dia akan berinteraksi. Bila dia bertembung, masuk saja dia dekat permukaan bumi, dia akan terus berinteraksi dengan nitrogen dengan oksigen dekat bumi. Dekat bumi kan ada nitrogen dengan oksigen. So bila partikel cas ni dia terperangkap dekat dalam magnet, dekat bahagian medan magnet terlalu banyak. So medan magnet ni dia akan bawa cas yang partikel yang bercas tu pergi ke kutub utara ataupun kutub selatan. So setibanya itu partikel yang bercas tu sampai ke kutub utara, dia sampai ke bumi, dia akan partikel cas tu dia akan berinteraksi, dia akan combine dengan nitrogen dengan oksigen. Nitrogen dengan oksigen berada di permukaan bumi. So apa yang berlaku, interaksi ini dia akan menghasilkan cahaya-cahaya yang berwarna hijau, biru dan merah. So untuk dari segi fenomena, dia nampak cantik dan unik. Tapi untuk dari segi kesan-kesan lain, dia sebenarnya mengganggu telekomunikasi, gangguan sistem navigasi. Sama je macam cikgu ceritakan tadi yang angin suria, dia punya efek sama macam dekat angin suria. Gangguan talian kuasa grid. So dia akan mengganggu data di angkasa lepas. So untuk kesan-kesan kesan-kesan cuaca angkasa lepas terhadap aktiviti, kamu boleh baca sendiri. Boleh baca sendiri dia punya kesan. Tapi apa yang cikgu membagi tunjuk sini, ini adalah bagaimana partikel yang bercas dekat lapisan korona, bila matahari terlalu aktif, dia akan hasilkan banyak partikel yang bercas. So yang bercas itu dia akan pergi ke medan magnet bumi. Fungsi medan magnet bumi adalah untuk memerangkap partikel yang bercas. Dia memerangkap partikel yang bercas dan menghalang partikel masuk terus ke dalam bumi. So, tetapi kelas disebabkan matahari terlalu aktif dan terlalu banyak partikel yang bercas masuk ke dalam medan magnet bumi. So, medan magnet bumi ini dia akan transfer, dia akan hantar itu partikel cas ke kutub utara dan kutub selatan di sini. So, bila itu partikel cas
dia tiba sejak dekat atas permukaan bumi. So di atas permukaan bumi pula dia ada gas oksigen dengan nitrogen. So secara tidak langsung diorang akan bertindak balas. So maka berlakunya aurora. Fenomena aurora. So fenomena aurora ini dia akan menghasilkan warna-warni. Okey, cahaya berwarna-warni di langit yang gelap. Okey. Dan hanya berlaku dekat kawasan kutub utara dan kutub selatan sahaja. Okey, kelas, untuk kesan-kesan kamu boleh baca sendiri. Okey, kesan gangguan telekomunikasi, gangguan sistem navigasi, gangguan talian dan gangguan data di angkasa lepas. Okey, kelas, ni cikgu mau senaraikan beberapa soalan kebat. Okey, so kelas, cikgu mau tanya, soalan pertama, apakah yang akan berlaku kepada hidupan di bumi jika medan magnet bumi berhenti berfungsi? Terangkan jawapan anda 4 markah. So kelas, cikgu tanya, soalan pertama cikgu ulang. Ni panduan kebat, aras berfikir. So ini soalan PT3 2017. Apakah yang akan berlaku kepada hidupan di bumi jika medan magnet bumi berhenti berfungsi? Okey. So jawapan dia ialah, so kelas macam mana mau jawab? So macam cikgu ajar tadi, medan magnet bumi ini dia melindungi bumi daripada angin suria. Okey. So angin suria tu dia bawa apa kelas? Dia bawa partikel yang bercas. Okey, cara dia mau jawab adalah pertama sekali, angin suria akan memusnahkan lapisan atmosfera. Okey. Yang kedua pula, tanpa atmosfera, semua organism yang perlu bernafas seperti macam manusia, haiwan dan tumbuhan akan mati kerana tiada udara. Okey, semua organism yang memerlukan air juga akan mati kerana air di permukaan bumi akan tertindih. Okey, menjadi wap dan keadaan vacuum akan membeku dengan ketiadaan kesan rumah hijau. Tanpa lapisan ozon dalam atmosfera, sinaran ultraungu daripada matahari akan mencapai permukaan bumi dan akan menjejaskan hidupan yang terdedah kepadanya. Okey kelas, cikgu mau okey, sekarang ni kita buat latihan untuk bab 9 cuaca dan angkasa lepas. So latihan cikgu bagi dalam bentuk PDF dekat dalam grup WhatsApp. So dekat sana kita discuss bersama-sama ya kelas. So untuk live ni cikgu off dulu, so cikgu mau hantar soalan dekat dalam WhatsApp. Okey. So kita jawab soalan tu bersama-sama. Cikgu bagi dalam beberapa minit untuk jawab dan kita akan jawab bersama-sama. Okey. So kita pergi ke grup WhatsApp.